Doktor, saya nak tanya. Sekarang ni doktor kata rawatan alternatif ni apa ni orang kata macam okey ambil secukupnya sahaja, jangan terlebih dan sebagainya, and you know another faktor adalah memang tak ada rawatan khusus untuk COVID-19. Jadi macam mana pula dengan rawatan-rawatan lain yang digembar-gemburkan seperti perkataan sensitif yang saya terpaksa sebut iaitu #Ivermectin ataupun they scold me because saya sebut Ivermectin because it's supposed to be Ivermectin katanya. Saya masih memilih untuk sebut Ivermectin, saya rasa itu lebih baku. So macam mana pula dengan penggunaan rawatan seperti Ivermectin ataupun hydrochloroquine, rawatan-rawatan lain yang mereka ini mendukung, ya. Ada setengahnya cakap ketum pun boleh ambil dan sebagainya, ya. Tapi I want to concentrate on hydrochloroquine dan ivermectin. Apa pendapat dan pengalaman Dr. Peter? Okay, a very good question lah. Memang soalan yang bagus. Okay, kita kena tahu bagaimana sesuatu ubat itu boleh diterima dan boleh diambil oleh masyarakat, okay, ataupun pesakit boleh mengambil ubat. Untuk mengetahui benda ni, kita perlu tahu bagaimana approval sesuatu ubat itu dibuat. Okay, approval sesuatu ubat itu memerlukan penelitian dan juga melalui beberapa trial, clinical trial. Dia kena perlu masuk clinical trial nombor 1, 2, 3, 4 sebelum diterima untuk menjadi ubat untuk dimakan oleh manusia. Pertama sekali ada satu trial saya nak bincang dekat sini, solidarity trial yang dibuat di 52 negara di seluruh dunia termasuk Malaysia untuk ubat hydroxychloroquine yang telah dimulakan many about 2 to 3 years ago. Ubat itu diberitahu memang tidak ada membawa kesan yang baik ataupun tidak menunjukkan apa-apa kebaikan kepada orang yang mengambil ubat itu in terms of the COVID infection. So dah benda tu memang dah very clear cut. Solidarity trial dah kata. So memang trial itu bukan seperti bagi, okay, kita bagi orang ni makan ubat, tengok kesan dia macam mana. Kita tak buat tu. Ubat yang diberi tu mengikut ada beberapa syarat, ada beberapa clinical parameter dia kena pakai. So orang yang mengambil ubat tu dalam clinical trial tu dia tak tahu dia ambil ubat tu. So dia makan ubat tu, lepas tu dia tengok efek ubat itu yang cara dia orang buat. Ivermectin itu hydroxychloroquine. Ivermectin itu tidak menjalani clinical trial seperti ini. Okay, belum lagi buat. Sepatutnya ubat ivermectin masuk dalam clinical trial yang luas dan besar supaya semua negara boleh diterima dan dicuba kepada semua pesakit. Tetapi ivermectin ini belum dibawa masuk sebab WHO yang itu negara, WHO is Badan Kesihatan Sedunia tu dia said is no benefit. Pada masa sekarang dia tak nak mulakan. Tetapi Malaysia, sebuah negara yang tahu ubat ini mungkin ada kebaikan, telah memulakan trial di Malaysia pada bulan Mei 2021, okey, dipanggil ITEC study. Dia telah dimulakan. Kita tunggu dulu keputusan ITEC trial ini balik dan baru kita boleh memberitahu sama ada dia memberi ada kebaikan ke tidak untuk semua pesakit-pesakit COVID. Okey. Okey. Tapi kan doktor, timbul persoalan kenapa ada sesetengah golongan ataupun sesetengah individu yang juga doktor sebenarnya. Tapi mereka rasa ivermectin ni bagus dan mereka sebenarnya memberi ubat ini kepada pesakit mereka. Mereka menyokong. Jadi pada pendapat Dr. Peter, kenapa ada dua school of thoughts? Kenapa ada satu golongan doktor yang kata no, belum ada kajian. Ada satu lagi golongan doktor yang dah kata no, dah banyak dah kajian berkenaan dengan ivermectin ni, dah proven, dah boleh guna and they supply it to their patient sebenarnya. What is your opinion, Dr. Peter? My opinion is very simple. Ubat ini digunakan untuk indikasi lain, seperti indikasi dekat bahagian perut, infection in the stomach and things like that. Indikasi cacing. Indikasi untuk COVID belum ada. Ubat ini adalah ubat anti-parasite, right? We must know that this is ubat anti-parasite. Antiviral property ivermectin ada, tetapi terlalu sedikit. Alright? Ada setengah orang believe dia ada antiviral property, tetapi kuantiti yang diperlukan untuk dapatkan efek antiviral ni memang perlu memakan dos yang tinggi. Tetapi walau bagaimanapun, we have to wait for the trial to come back. Trial tu dia akan balik, dia akan bagi tahu kita sama ada ivermectin ini
bagus untuk patient COVID ke tidak. We wait for Malaysian trial because belum out lagi. So we cannot use, bukan senang untuk memberi semua orang nak ambil makan. Apa yang berlaku pada masa sekarang ini, semua orang datang COVID, dia orang bagi ivermectin, dia tengok, oh, patient become better dengan ivermectin. So dia orang pun bagi sokongan. Tetapi banyak lagi patient yang memakan ivermectin dan masuk ke hospital. Saya ada berbincang tentang satu kes, bukan satu kes actually. Ada satu hospital kerajaan dekat Malaysia in Kuala Lumpur telah memulakan memberi ivermectin kepada semua pesakit yang datang to emergency department hospital berkenaan. Tetapi apa yang berlaku telah dimulakan, tetapi banyak juga patient yang mengambil ivermectin tu masuk ICU juga. So yang pemberi ivermectin di bahagian emergency department telah diberhentikan oleh hospital berkenaan. So menunjukkan tak ada kesan ivermectin. Tetapi ini bukan trial. Trial yang kita buat, kita kena ikut. Dia kena ikut syarat-syarat dia. Patient tu kena dibahagi dengan betul. Patient yang sendiri ambil ubat tu tak boleh tahu yang dia makan ubat ivermectin. Dan kesan tu pada akhir study baru kita akan tahu dia sama ada dia berkesan ke tak berkesan. Tapi benda-benda ni belum what do you call it, it's never been analysed. Belum dianalyze. So kalau tidak dianalisiskan, kita tak boleh membuat. Memang semua orang, banyak juga doktor-doktor kat sini memang bagi ivermectin 5 biji, 6 biji makan sebagainya. Tetapi kalau kita tak buat dengan nasihat yang betul, ada orang memakan 12 biji, 13 biji ivermectin sebab dia orang takut. Oh, kalau COVID saya punya, orang kata boleh makan, bagi saya makan 15 biji. Ada orang akan datang dengan toxicity of ivermectin. Benda ini boleh berlaku. So, ubat yang dimula mesti ada indikasi yang betul, perlu dimulakan dengan betul, dengan dos yang betul. Okay. If this is not done in standard practice, we'll have a problem. Okay, faham? Crystal clear. Dr. Peter dah cakap, bukannya tidak mempunyai aktiviti antiviral ataupun kebolehan antiviral ubat ivermectin ini. Apa yang Dr. Peter terangkan adalah kuantiti ataupun kebolehan antiviral ivermectin ini sangat rendah dan dalam kuantiti yang sedikit yang kemungkinan besar tak cukup untuk lawan jangkitan COVID-19.